Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung part yang kedua, soalan kertas 1 SPP Okey, kita pergi pada soalan yang ke-11. Zainal mempunyai sebuah kolah yang berukuran 1.2 meter, 0.6 meter dan tinggi dia 0.5 meter. Okey, dia mengisi air dalam kolah bermula 7,5 pagi. 7,5 okey dengan kadar 2.4 liter per minit. Okey, pada jam berapakah kolah itu akan dipenuhi air? So dekat sini dia bagi pada kita 1 liter 1000 cm3. Okey, so kita tengok dulu kolah dia. So kolah dia macam ni lah. Okey, so ni kolah dia. Okey, kalau ada masa pelajar boleh lukis simple je. Okey, yang ni 1.2 meter. Kat sini 0.6 meter dan kat tinggi dia 0.5 meter. Okey, so sekarang ni kita tengok dekat sini dia kata dia isi air dalam kolah tu bermula 7,5. So 2.4 liter. 2.4 liter per minit. Maksudnya 1 minit lah. 1 minit. Okey, first kali dekat sini dia bagi pada kita 1 liter sama dengan 1000 cm3. Okey, dia paling mudah sekali dia terpulang pada pelajar. So pelajar nak kira meter terus pun boleh sebab dekat sini cikgu nampak dia cm3. Okey, so kat sini cikgu tukar pada cm lah. So 120 cm kat sini, 60 cm kat sini, 50 cm. So kita darab dulu. Kita cari isi padu air dalam kolah tu. So 120 darab dengan 60 darab dengan 50. So pelajar akan dapat 360,000. 360,000. Okey, centimeter cube. Okey, so dekat sini kita nampak 1 liter 1000. Okey, bermakna kalau kita bahagi dengan 1000, so cikgu potong, so kita akan dapat 360 liter lah. Maksudnya pelajar akan dapat 360 liter. Okey, so sekarang ni 2.4 liter ni 1 minit. Jadi kita bahagilah 2.4. So cikgu bahagi 2.4. 360 bahagi dengan 2.4. So kita akan dapat jawapan dia 150. 150 minit lah. Kat sini minit Okey, so kalau 150 minit ni bermakna 2 jam. So 2 jam. 2 jam. So 2 jam 120 lah. 120 bagi lagi 30. So 2 jam 30 minit. Okey, so sekarang ni dia start isi 7,5. Okey, so 7,5 hingga 8,5. 1 jam. 8,5 hingga 9,5. 2 jam. Ni 1 jam. Ni 2 jam. So kat sini 2 jam 30 minit. Bermakna pukul 10 lah. Okey, so kita tengok jawapan. So jawapan dia ialah C. Mudah je. Okey, so settle soalan nombor 11. Kita pergi kepada soalan 12. Rajah 6 menunjukkan dua segitiga kaki sama. Okey, segitiga sama kaki. Okey, KLM mana K, LM yang besar tu dan PQR yang kecil. Okey, MRS ialah garis simetri di mana R ialah titik tengah MS. So ni titik tengah MS. So senang soalan ni. So cari panjang PR. So kita nak PR panjang dekat sini. Okey, first kali macam mana kita nak selesaikan? Kita guna teorem Pythagoras lah. So cikgu nak cari panjang ni dulu. Nak cari panjang ni dulu. Okey. So dekat sini kita tahu 24 bermakna kat sini 12 lah.
Okey, jadi nak cari panjang ni 20 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. So, kita dapat panjang dekat sini. So, cikgu andaikan dia. Cikgu tulislah MS. MS kuasa 2 So, dekat sini kita kira 20 kuasa 2. Okey, tolak dengan 12 kuasa 2. So, kita akan dapat 256. 256. So, cikgu puncakan dia lah. Cikgu nak MS saja. So, puncakan dia. Kita dapat 16. Bermakna MS tu 16. Okey, jadi R ni titik tengah. So, kat sini 8 lah. Okey, automatik pelajar tahu kat sini 8. Okey, bolehlah cari yang panjang ni. PR. So, PR tu ialah hypotenuse. So, dia sama panjang kat sini So, kat sini 5 lah. Bermakna PR kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 nak cari hypotenuse tambah dengan 5 kuasa 2. So, kat sini 64 tambah dengan 25. So, cikgu puncakan dia lah. Sebab cikgu nak cari PR. So, 64 tambah dengan 25. So, 89. So, punca 89. Kita tekan kalkulator. Punca 89. So, kita akan dapat 9.43. So, jawapan dia ialah C. Okey, settle soalan nombor 12. Cikgu pergi kepada soalan 13. Okey, soalan 13 ni pelajar macam-macam kaedah lah pelajar boleh guna. So, kalau pelajar nak guna lorikkan pun boleh, nombor pun boleh. Okey, so cikgu nak lorik. Okey, so kita tengok A dulu. Yang ni kena try and error. So, kita tengok A. P union R. Maksudnya semua P, semua R lah. Okey, so bersilang dengan N. So, bersilang cikgu buat dia, lorikkan dia setentang. Bersilang dengan N. Ni N. So, jawapan dia yang bertindan kat sini lah. Bermakna jawapan tak sini. Jawapan tak ada kat sini. So, jawapan dia kat sini lah yang bertindan ni. Ni jawapan dia. So, sekarang ni dia nak kawasan yang berlorik automatik. Yang ni salah. Okey, so kita cuba yang kedua. Okey, yang kedua kita ada P bersilang dengan R. Okey, pelajar ikut cikgu P bersilang dengan R. Okey, katalah bersilang tu dia lorik macam ni. P bersilang dengan R. So, yang macam ni ni. Bersilang dengan R. Okey, union N prime. Apa maksud union? Termasuk selain daripada N. Selain daripada N. So, yang ni lah selain daripada N. Termasuk. So, okey. Jadi, automatik kita tahu jawapan dia ialah B. Okey. Ataupun pelajar boleh guna kaedah nombor. Cikgu suka guna kaedah nombor juga. So, yang ni cikgu terangkan kaedah lorikkan lah. Okey, settle. Soalan 13. Okey, kita pergi kepada soalan 14. Rajah 8 menunjukkan set semester, set KP dan set T dengan bilangan unsur yang tidak lengkap. So, unsur dekat sini tidak lengkap. Okey, so bilangan K prime sama dengan bilangan T bersilang dengan P prime. Okey, so sekarang ni kita cari satu-satu. Kita cari dulu kat sini. Bilangan K prime. Apa maksud K prime? K prime. Maksudnya yang bukan K. Yang bukan K. So, bukan K kita ada 2 dengan 5. Okey, so cikgu andaikan kat sini Y lah, senang. Okey, 2, 5 dan Y. Okey, ini K prime. Okey, seterusnya kita cari bilangan T. So, T mana T? Cikgu padam balik. Okey, so T semua ni lah. T semua ni. Tadi ni Y. Maksudnya, T itu 3, 5 dan Y. Okey, bersilang dengan P
P prime. Apa maksud P prime? Selain daripada P. Maksudnya kalau selain daripada P. Selain daripada P kita ada 2, kita ada 3, 4 dan 5. So yang bersilang mana yang bersilang? 3 dengan 5. So yang bersilang. Okey, bermakna dekat sini kalau kita tulis balik persamaan macam ni. So bilangan K prime. So K prime kat sini 2, 5Y. Okey, sama dengan yang ni bilangan dekat sini T bersilang dengan P prime. Kita ada 3, 5. Okey, kalau kita kira kat sini 7 lah. 7 tambah Y. Kat sini 8 Okey, 3 tambah 5, 8. So, bermakna Y ni ialah 1. Okey, settle soalan ni. Mudah kan? Okey, soalan 14. Okey, kita pergi pada soalan 15. Okey, diberi V. Okey, bucu dia JKLMN. Dia bagi E ialah JK. Ni semua dekat sini lah. Antara graf berikut manakah mewakili maklumat yang diberikan? So, maklumat yang dibagi. Senang kita tengok kat sini Kita tengok yang mana yang gegelung. So, dekat sini kita tengok yang gegelung ialah L lah. Apa maksud gegelung? Maksudnya dekat L tu, L dia gegelung macam ni. So, dia akan baca LL lah. So, dekat sini automatik salah Okey. So, dekat sini pun automatik salah. Sebab L dia tak ada gegelung. So, jawapan dia antara C dan D. Okey, so apa beza gambar dia? Beza dia kat sini ada JM. Tak ada JM, kat sini ada JM. So, kita carilah ada tak JM kat sini. JM. Okey, so tak ada JM. Bila tak ada JM, kat sini ada JM. Kat sini ada JM. So, kat sini tak ada JM. So, jawapan dia automatik D lah. Kita baca macam tu je. Ataupun pelajar boleh baca LM lah. LM. Ada tak LM? Kat sini tak ada Kat sini ada. So, kat sini kita tengok ada tak LM? LM tak ada. So, automatik jawapan dia ialah D. Okey. So, settle soalan 15. Kita pergi kepada soalan 16. Soalan 16. Rajas Mila menunjukkan graf berpemberat. Okey, berpemberat bagi 6 buah rumah di sebuah kampung. Okey, seorang pembaca meter perlu mengunjungi semua rumah tersebut bermula dari K. Bermula daripada K hingga ke Q. Hitung jarak terpendek. So, dia kena lalu semua tempat tapi kita kena cari jarak terpendek lah. So, dekat sini pelajar kena try and error lah. Pelajar kena try and error. So, kita tengok dekat sini Kalau dia lalu kat sini. Okey, so cikgu ambil laluan dia dekat sini lah. Kat sini 1. Okey, katalah kat sini 1. Okey, dia mesti lalu semua tempat 2. Okey, so 3, 4 dan 5. Okey, contoh laluan ni Jadi kita kira lah. 450, cikgu tekan kalkulator. So, 450. Okey, tambah 850. Tambah dengan 750. Okey, tambah dengan 650. So, tambah dengan 600. Okey, so dekat sini dia akan dapat 3.33. Okey, ni laluan. Cikgu tengok kat sini ada Kat sini ada. So, laluan merah ni ada. Okey, ada tak laluan yang pendek lagi? So, kita kena try and error satu-satu lah. Okey, so cikgu nampak dekat sini jawapan dia ialah B lah. Okey, so kalau kita lalu satu tempat lagi. Okey, katalah cikgu nak lalu sini ke sini. Kalau 2 tempat ni dah 1,600. So, better lalu sini. Baru 800 dengan 400 baru 1,200, 1,300 kat sini. So, yang ni betul lah. Ni betul.
Okey, so sekarang ni kalau laluan ni 750. Okey, kalau cikgu lalu sini 500. Okey, cikgu kena lalu sini dan cikgu kena lalu sini yang 900. So kalau yang ni kalau kita tambah, jumlah dia akan dapat lebih lah. Okey, contoh dia, so cikgu tambah. Okey, 450 tambah 850 tambah dengan 500 tambah dengan 650 tambah dengan 900. So dekat sini cikgu dapat 3350. So kat sini ya. Maksudnya ni lagi besar. Jadi jawapan yang tepat ialah B. Okey, settle soalan 16. Kita pergi kepada soalan 17. Okey, soalan 17 ni cikgu nampak maklumat dia tak lengkap Maklumat tak lengkap, so cikgu KIV soalan ni. Okey, kita pergi kepada soalan 18. Munirah ingin menyertai satu kuis matematik peringkat antarabangsa dalam satu ujian kelayakan markah minimum. So, markah minimum untuk melayakkan Munirah menyertai kuis tersebut ialah 80% daripada markah penuh X. So, markah penuh X lah. So, Munirah memperoleh Y markah dan layak. Maksudnya, markah dia mesti lebih daripada 80 lah. Okey, dan layak menyertai kuis tersebut. Okey, apakah ketaksamaan linear? So, dekat sini kita tengok kalau dia kata markah minimum. Okey, kalau markah minimum mesti lebih besar atau sama. Ni point dia. Minimum dekat sini. So, jawapan dia automatik kat sini salah, kat sini salah. Okey, lepas tu kita tengok markah dia. Antara dua. Kejap. So, antara yang A dan C lah. So, yang ni automatik salah lah. Okey, so sekarang ni kita tengok. 4Y lebih besar atau sama dengan 5X. X ni ialah markah penuh. Maksudnya markah penuh X tu mesti duduk sini. Dekat sini. Betul? Markah penuh dia. Kejap So, cikgu nak confirm. So, dia lebih besar daripada. Okey, so dekat sini kita tengok. Munirah memperoleh Y markah. Maksudnya markah dia mesti lebih besar. Y markah. Jadi dekat sinilah Y mesti lebih besar daripada X kat sini. Okey, so dekat sini kita tengok jawapan dia hanya C lah. Kenapa dia ada 5Y? Kenapa dia ada 4X? So, Y ni sebenarnya ni 100 ni. 100Y. Yang ni ialah 80. X. Dekat sini kan lah markah dia. Mesti lebih besar daripada 80. So, kalau kita potong. So kita akan dapat 5Y lebih besar atau sama dengan 4X. Ya, yang ni yang cikgu nampak. So, jawapan dia ialah C. Okey, settle. Soalan 18. Kita pergi kepada soalan 19. Soalan 19 ni, titik 4S terletak pada garis lurus. Dekat sini Okey, so sekarang ni, untuk soalan macam ni, kita kena try and error lah. Soalan dia nak cari S. So, dekat sini ialah X. Dekat sini ialah Y. So, kita nak cari nilai S ni, kena try and error. Masukkan nilai dia. Adakah dia sama dengan 1? Okey, contoh cikgu masukkan A ni kat sini. So, X dia ialah 4. So, negatif 4/2 tambah dengan. So, dekat sini negatif 18 per dengan 7. Adakah jawapan dia 1 kat sini? Negatif 2. So, tambah tolak jadi tolak. So, kat sini tak ada nilai. So, jawapan ni salah. So, jawapan yang betul ialah D lah. Jawapan yang betul ialah D, 21. So, macam mana kita nak kira? Kita masuk nilai. Y dia 21. So, kalau cikgu masuk macam ni. Negatif X dia ialah 4. So, 4/2 tambah dengan Y dia ialah 21/7. So, negatif 4 bahagi 2. Negatif 2. So, 21 bahagi 7 dapat 3. So, nampak tak kat sini sama dengan 1. Sama
So jawapan dia ialah D. Okey, so settle. Dan soalan yang terakhir, soalan yang ke-20. Okey, untuk soalan macam ni, pelajar boleh tekan kalkulator terus. Pelajar boleh tekan kalkulator terus untuk dapat jawapan. Tu kelebihan penggunaan kalkulator sekarang. Tapi kalau nak kira manual pun boleh. So, cikgu tunjuk 5 per N. 5N. Okey, 5 bukan 5 per N. 5N tolak 3 per dengan 2. Sama dengan 4 tolak 2 tolak N. Okey, so sekarang ni bila kita ada pecahan macam ni, kita anggap dia makanan lebih. So kena bagi jiran dia. Mana jiran dia? 1, 2, 3 jiran dia. So dekat sini 5N tolak 3. So dah bagi jiran 2 darab 4, 8 tolak 2 darab 2. So bracket 4 2 darab dengan 2N. So tolak 2N. Okey, so dekat sini kita boleh buang bracket. Pelajar hati-hati kat sini bila buang bracket ni. Maksudnya 5N tolak 3 sama dengan 8 tolak 4. So tolak-tolak jadi tambah 2N. So N dengan N lah. Maksudnya 2N bawa pergi sebelah. So 5N tolak dengan 2N dapat 3N sama dengan 8 tolak 4 dapat 4. 4 negatif 3 buat datang sini tambah 3. So kita akan dapat 3N sama dengan 7. 7. Jadi N sama dengan 7 per 3. Okey, N sama dengan 7 per 3. So jawapan dia ialah B. Okey, settle untuk part yang kedua soalan SBPI. Cikgu harap video cikgu membantulah. So pelajar boleh like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.